forget to subscribe my channel Hang Duk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Ismi rakyat berkaitan MN berkubur. Dulu kaki patah sebelah, sekarang patah lagi satu. Itu kenyataan Zaid Abidi. Dan juga berkenaan Muhyiddin didakwa 6 pertuduhan. Mari kita dengar respon daripada Ismi rakyat. PAS ni dia dah macam saya buat live semalam lah, ramai orang tengok semalam, 600 lebih semalam kan. PAS ni dia dah tersalah langkah. Dia buta tau, mata jadi buta tau. Tak kenal kawan, tak kenal lawan. Kawan dia kata lawan, lawan dia kata kawan. Dia elok-elok duduk dengan UMNO di bawah penyatuan ummah Mufakat Nasional. Kita tak menjebakkan parti mereka dengan sebarang aktiviti-aktiviti yang boleh menyebabkan kerosakan kepada parti mereka. Contohnya pendanaan politik daripada sumber aktiviti-aktiviti haram, AMLA, Anti Money Laundering Act, Akta Pengubahan Wang Haram, dan aktiviti-aktiviti keganasan terorisme 2001. Kita tak jebakkan mereka pada waktu itu. Tapi mereka yang pergi cari pasal, pergi berkawan dengan Bersatu, dan hari ini bila SPRM mendakwa Muhyiddin, kalau kita baca pendakwaan kepada Muhyiddin, semua melibatkan Bersatu. Semua melibatkan duit dana Bersatu. Dan kalau ikut pandangan saya ni, jika mahkamah berjaya membuktikan Muhyiddin itu bersalah, kemungkinan besar parti Bersatu boleh diharamkan sebab berpolitik dengan menggunakan dana daripada sumber yang salah tau. Dan bersedialah kalau mana-mana pemimpin atau mana-mana parti dalam Perikatan Nasional menerima dana politik dari Bersatu, bermakna mereka juga mungkin boleh dikenakan tindakan yang sama seperti yang dikenakan kepada Bersatu. Kesimpulan di sini, yang bunuh Perikatan Nasional, yang nak bunuh Bersatu tu bukannya Anwar Ibrahim, bukannya Dr. Zahid Abidi atau mana-mana pemimpin asing daripada Perikatan Nasional. Muhyiddin sebenarnya yang bunuh Bersatu dan Perikatan Nasional. Dia melakukan perbuatan-perbuatan tanpa berfikir panjang, dan dia terlampau plesir, sehingga menjadikan akaun rasmi Bersatu sebagai tempat pengubahan wang haram ataupun orang panggil tempat cuci duit. Walaupun perkara ini dipertahankan oleh Radi Jidin, ahli Parlimen Putrajaya, dia kata mana ada akta berkaitan pendanaan politik di Malaysia. Dia kata itu betul, tak ada akta. Tapi Radi Jidin lupa yang negara kita ada undang-undang atau akta berkaitan pengubahan wang haram yang diwartakan kerajaan pada tahun 2001. Walaupun tidak ada akta pendanaan politik, hakikatnya tidak ada mana-mana parti politik yang boleh menjadikan parti mereka sebagai tempat pengubahan wang haram, sebagai tempat cuci duit untuk kepentingan perjuangan mana-mana parti pun. Mana-mana organisasi pun, tuan-tuan, dia tak boleh melakukan pengubahan wang haram. Tuduhan Kak Muhyiddin, tuan-tuan, tuduhan dia ni pecah amanah, salah guna kuasa, AMLA. Makna memang Muhyiddin mengaku tak ada single sen pun duit yang masuk ke dalam akaun peribadi saya. Itu betul. Tapi duit-duit aktiviti haram jana wibawa ni masuk ke mana? Dia masuk ke dalam akaun Bersatu. Bermakna kalau mahkamah membuktikan Muhyiddin bersalah, automatiklah Bersatu tu boleh diharamkan. Dan bagaimana pula kemenangan 74 kerusi Perikatan Nasional di Pilihan Raya ke-15? Kalau tanya pandangan saya, boleh dibatalkan semua kemenangan kerana
mereka berkempen menggunakan dana dari sumber yang haram. Makna mereka cuci duit dengan politik. Cuci duit dengan politik. Boleh tak kita nak cuci duit dengan politik? Atau kita cuci duit, kita gunakan perkataan ni sedekah lah. Boleh tak? Menghalalkan duit haram, kita cuci duit tu guna perkataan sedekah. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Mana hari ni mereka dah terjebak, terjebak dengan perkara yang sangat berat. Dan saya harap kepimpinan PAS muhasabah diri, jangan lagi angkuh, jangan lagi menggambar atau beranggapan mereka bersih. Mereka telah terjebak ke lembah pencucian duit. Kalau mereka terima dana daripada Bersatu, memang mereka akan sakit, tuan-tuan. Sakit. Sakit. Perikatan Nasional sakit. Sebab pendakwaan tu melibatkan cuci duit, tuan-tuan. UMNO tu cuci duit lah. Pengubahan wang haram. Macam perbuatan salah guna kuasa, pecah amanah. Duit-duit daripada salah guna kuasa, pecah amanah, dimasukkan ke mana? Dimasukkan dalam akaun Bersatu. Bermakna Bersatu sebagai tempat pengubahan wang haram, tempat mencuci duit. Dan bagaimana mereka mencuci duit itu? Mereka mencuci duit itu menggunakan kempen politik. Mungkin mereka bayar wang pertaruhan guna duit itu. Mungkin mereka cetak bendera guna duit itu. Mungkin mereka buat t-shirt guna duit itu. Mungkin mereka sewa kemah, sewa pentas, sound system, sewa dewan dan sebagainya. Makan minum daripada duit tersebut. Kalau terbukti benar, apa cerita? Habis. Kamu boleh kata pemimpin UMNO kluster mahkamah, tapi kamu tak boleh kata UMNO kluster mahkamah. Sebab semua pendakwaan yang berlaku kepada pemimpin UMNO tidak ada mengena dengan UMNO langsung. Pendakwaan terpilih kepada Presiden UMNO, orang sebut akal budi, orang tak sebut UMNO. Tuan-tuan, orang sebut pendakwaan akal budi, orang tak sebut pendakwaan UMNO. Tapi pendakwaan kepada Muhyiddin, orang sebut Bersatu. Sebab apa? Duit tu masuk dalam akaun Bersatu. Dan siapa Presiden Bersatu? Muhyiddin. Siapa pengurusi Perikatan Nasional? Muhyiddin. Sama lah macam masuk akaun dia. Tapi Muhyiddin ni satu pemimpin yang tidak bertanggungjawab. Dia takkan kalau nak jadi apa pun, dia takkan tanggung sendiri. Kalau kena, semua kena. Perangai macam tu. Ini bukan ciri-ciri seorang pemimpin. Ciri-ciri seorang pemimpin, kalau dia kena, dia seorang je. Dia takkan babitkan anak-anak buah dia, dia takkan babitkan orang lain. Itu pemimpin. Muhyiddin bukan pemimpin. Dia kena, satu parti kena. Satu parti kena, satu Perikatan Nasional tu kena. Fikir tengok. Pendakwaan kepada bosku, okey contoh. Tak ada kena mengena dengan UMNO sebenarnya. Tak ada kena mengena dengan akaun UMNO. Pendakwaan kat Tan Sri Zahid Samad, tak ada kena mengena dengan akaun UMNO. Pendakwaan kepada Datuk Seri Ahmad Mazlan terpilih sebelum ni, tak ada kena mengena dengan akaun UMNO. Semua melibatkan akaun peribadi. Dan terbukti benda tu, duit tu legal. Sebab apa? Sebab lembaga hasil menuntut cukai. Sebab lembaga hasil kita hanya menuntut cukai daripada aktiviti-aktiviti yang sah. Duit-duit yang legal, bukan illegal. Maknanya bila bosku dikenakan sejumlah cukai yang besar daripada duit yang berada dalam akaun itu, maksudnya apa? Duit itu duit yang legal, bukan duit daripada aktiviti-aktiviti yang haram. Itu cerita dia. Pernah tuan dengar lembaga hasil dalam negeri mengenakan cukai kepada aktiviti pelacuran. Aktiviti pelacuran lah aktiviti yang
salah dan haram. Betul? Kan? Kalau kena tangkap, lembaga hasil tak kenakan cukai. Semua wang ringgit, harta benda yang berasal daripada aktiviti tersebut akan disita oleh kerajaan Malaysia. Betul? Macam mana jawab? Macam mana jawab? Sebab tu kita nak pilih pemimpin ni, yang pertama kena cerdik. Yang kedua, dia kena bijaksana. Kalau cerdik tak bijaksana tak boleh. Cerdik. Yang kedua bijaksana. Yang ketiga bertanggungjawab. Kalau cerdik bijaksana tak bertanggungjawab. Macam Muhyiddin, dia cerdik bijaksana tapi tidak bertanggungjawab. Dia merisikokan partinya diharamkan. Dia merisikokan perikatan dia diharamkan. Dia merisikokan parti-parti lain, contohnya PAS dan gerakan yang bernaung bawah perikatan diharamkan. Makna dia tidak bertanggungjawab. Betul. Kita nak pilih pemimpin yang pertama, pemimpin tu boleh jaga parti tu. Kan? Tidak melakukan perkara-perkara salah guna kuasa, pecah amanah atau cuba menjadikan institusi parti sebagai tempat pengubahan wang haram, mencuci duit aktiviti haram atas nama kempen politik, atas nama pilihan raya, atas nama khidmat kepada rakyat. Tak boleh. Kan? Mana Muhyiddin ni tak layak saudara pilih sebagai pemimpin. Kan? Tuan bayangkan kalau beliau kembali jadi ketua kerajaan. Kan? Sedang negara pun boleh di tempat apa? Tempat cuci duit, tuan-tuan. Okey? Ya, Tuan Dahlan nak maghrib lah. Malam ni. Bro Alan, malam boleh malam. Malam ni masuk. Saya buat live malam ni pukul, tengoklah, pukul 9 lebih ke pukul 10 kita buat live. Bro Alan masuk. Sekarang ni rasanya dah nak maghrib ni, no. Boleh Bro Alan malam ni. Habis Muhyiddin dia play safe, tuan-tuan. Dia play safe. Dia takkan, dia kalau buat kerja-kerja tak elok ni, dia takkan bertanggungjawab. Dia akan kaitkan dengan semua pihak. Macam kes Jana Wibawa. Satu bersatu tu kena, tuan-tuan. Satu bersatu tu. Kes bosku tak ada kena-mengena dengan UMNO. Kes Tok Zahid orang tak sebut pun. Tok Zahid masukkan duit-duit yang tak elok ke dalam akaun UMNO sebagai tempat pengubahan wang haram atau tempat mencuci duit. Okey Lan, ada? Abang Haidi? Tak ada. Maknanya dekat situ tuan boleh menilai sendiri. Siapa yang amanah? Letak bosku ketua parti dulu. Tok Zahid ketua parti sekarang. Muhyiddin ketua parti Bersatu, ketua parti Perikatan Nasional. Siapa lebih amanah? Pemimpin yang amanah, saudara, dia tak akan sesekali memasukkan sebarang dana politik yang sumbernya daripada aktiviti penyalahgunaan kuasa, pecah amanah, rasuah atau sumber duit daripada aktiviti underworld. Dia akan pastikan semua dana politik yang masuk dalam parti dari sumber yang sah. Sebab apa? Kalau dia masukkan sumber dana yang tidak sah ke dalam parti, kalau kantoi, parti itu boleh diharamkan. Dan di sini juga Muhyiddin hanya menjadikan Bersatu sebagai platform untuk kepentingan dirinya. Menubuhkan Perikatan Nasional sebagai platform kepentingan dirinya. Bersama dengan PAS dan gerakan atas kepentingan dirinya. Saya rasa jadi Tuan Bahim Tuan Man dah sedar benda ni. Dah sedar dah. Impossible tak sedar lagi lah. Tapi dah terlambat. Sesal dulu pendapatan. Sesal kemudian tidak berguna lagi. Tengok UMNO musuh. Tengok satu kawan. Last sekali kawan makan kawan. Naya ada apa? Tak naya Nak naya apa siapa? Mereka yang memilih untuk bersama bersatu. Betul? Mereka mungkin gembira, mereka ada cukup dana politik di pilihan raya ke-15. Tapi kegembiraan mereka tidak bertahan lama. Kemenangan besar mereka pun tidak ada keberkatan. Sepatutnya mereka jadi kerajaan. Tapi tiba-tiba mereka pilih jadi pembangkang sebab apa? Sebab pada waktu tu
hati mereka tertutup, ego dan kesombongan melangit, sampai semua orang yang salah. Agung salah, kan? UMNO salah, PH salah. Mereka saja yang betul. Walaupun perbuatan mereka untuk menubuhkan kerajaan pada waktu itu dengan cara yang kotor. Yang mana mereka scheme of thing mendapatkan 10 SD ahli Parlimen PN tanpa keizinan Barisan Nasional. Tapi kerana mereka sombong, mereka angkuh, pengadil salah mereka kata. Pengadil itu agung. Kan? Oh, Zahid salah. Semua orang salah. Last sekali, yang didakwa, siapa dia? Mereka kena dakwa. Sebab apa mereka kena dakwa? Sebab ada bukti lah. Okey? Oh, kalau tanya saya lah, komen saya lah. Dulu pas cakap tak nak bergabung dengan UMNO ni sebab dia cakap pas ni ada kaki rasuah lah, ada kaki rasuah, ada geng kluster mahkamah. Tapi sekarang ni, PN bersatu sendiri pun dah ada kluster mahkamah. Tapi kita dengar kenyataan PAS 2-3 hari ni, dia tetap akan bersama dengan PN yang kluster mahkamah.